Okay, so this is the screenshot from the course outline. Okay, jadi sekarang untuk pengetahuan semua dan sepatutnya pelajar mesti sedar, we are in week 14. Kita sekarang berada pada minggu ke-14. Okay, jadi dalam lebih kurang plus minus nak kata sebulan lebih kurang lah, tak sampai sebulan pun sebenarnya ya. Sebab kita akan ada cuti sempena Deepawali ni dah 5 hari makan kat situ. So 5 hari itu ada 3 hari kelas kita terkesan. So, kelas untuk pelajar MD ada 3 kelas yang akan terkesan pada hari Rabu, pada hari Khamis kita ada post lab and pre-lab dan pada hari Ahad kita ada lecture dan tutorial. Jadi you nampak kat sini, sebab itulah sebenarnya apa-apa kelas di matrikulasi ni, program matrikulasi, kalau dia jatuh pada public holiday ataupun memang pada minggu tu ada je cuti, memang sebenarnya kena ganti. Okay, jadi katalah pelajar kata ni waktu ni Deepawali leave lah, cuti lah, ada program dengan family, tak apa, tak ada masalah. Walaupun sepatutnya kita boleh buat kelas tu secara meet. Okey, tak ada masalah. Saya boleh ganti, saya akan ganti kelas ini secara non face to face. Bila non face to face maksudnya kita tidak buat meet. Saya beri bahan, itu saja option yang saya ada. Saya beri bahan dalam bentuk video dan sebagainya dan it is not easy untuk buat video. So semua pelajar kena bertanggungjawab untuk tengok. Contohnya Rabu kita ada tutorial. Confirm Rabu tutorial ni penggantiannya adalah untuk chapter 6. Chapter 6. Chapter 6 ni confirm kita akan ganti secara non face to face melalui video dan mungkin ada soalan formative assessment pelajar kena jawab melalui Google Form ke dan sebagainya. Untuk hari Rabu pula post lab and pre-lab. Post lab eksperimen 4 hari tu yang kena buat graf dan juga pre-lab pun kena diganti. Bila benda ni ada dalam course outline, perlu ada rekod pada pensyarah kita buat penggantian. Sebab itu kami kena gantilah. Dan kalau tak ganti, masalah awak nak menduduki final exam, syllabus tak habis. Jadi saya mohon kepada semua pelajar, tolong beri kerjasama walaupun pada cuti yang 5 hari ni daripada 3 hingga 7 November ini. Okay, penggantian tetap berlaku secara non face to face. Jadi tolong alert dengan notification GC, tolong tengok dan buat apa yang saya suruh buat pada GC tu. Boleh ni semua? Boleh? Boleh, Madam. Kalau tak nak saya buat, saya akan paksa buat meet lah. Tapi nanti kata cuti kenapa dia kelas. Sebenarnya isu itu sepatutnya tak boleh ni lah. Tapi tak apalah sebab dalam kelas ni ada seorang je kot. InsyaAllah lah seorang je yang beraya kan. Yang lain-lain tu macam mana. Jadi nak tak nak kami pun sebagai pensyarah sebenarnya tersepit. Nak kena ganti. Sebenarnya nak ganti secara meet tapi tak boleh. Tapi tak apalah. Pelajar kena buat apa yang pensyarah suruh buat sebab kami cuba untuk beri kelonggaran kepada pelajar. Okey, jadi tolong alert. Kemudian saya nak ingatkan tentang UPS 3 pada minggu ke-16. Jadi UPS 3 dia akan menguji pelajar chapter 5 and chapter 6. Chapter 5 ni baru habis, nanti saya bagi latihan untuk soalan chapter 5 and also chapter 6 yang kita akan belajar dalam minggu ni dan minggu depan dan 2 minggu lagi tu kita akan struggle dengan chapter 7. Chapter 7 ni sangat berat sebenarnya. Chapter 7 sangat berat. Dan dia berkait dengan chapter 6. Okay, jadi pelajar memang kena alert. Lepas tu kita akan ada final exam. So jangan tanya dululah final exam tu objektif ke macam mana. Saya tak ada dia punya maklumat. Tapi PSPM memang pasti ada. Okay, dia bukannya pelajar tak payah duduk SEM 1. Kalau you tak duduk exam SEM 1 macam mana nak dapat pointer. Okay, saya kena ingatkan pelajar you kena score untuk PNGS yang baik dan juga PNGK yang baik untuk menempatkan diri awak di universiti pada tahun hadapan dalam kos yang awak nak. Kalau kita nak kos yang kita nak, kita mesti pastikan kita melepasi syarat PNGK dan syarat khusus untuk kos tersebut serta syarat universiti lah plus muat. Jadi sebab itu untuk you masuk ke universiti dalam bidang yang you nak, sebenarnya pelajar kena score pointer yang bagus untuk melayakkan dia dapat bidang yang dia nak. Kalau tidak melepasi sebab you akan compete dengan pelajar kolej lain dan pelajar STPM. Okay, jadi sebenarnya tidak ada istilah kos lelong ataupun macam manalah. Mungkin saya nak cakap ni terlalu awal tapi saya kena bagi tahu. Maksudnya you kena score PNGS semester 1 dan PNGS semester 2. Okay, so without wasting, tanpa membuang masa saya nak teruskan. I hope all students are ready with the tutorial answer. Okay, untuk chapter 5, okay,
for this part kalau you tengok soalan-soalan yang kita nak bincangkan hari ni, we are going to discuss 5.4. 5.4 ni tadi pun saya dah send dalam group sedikit. Dia macam ringkasan lah, tapi untuk kita belajar phase diagram ni, okey, pelajar memang kena membaca. Jadi pelajar kena baca, kena rujuk gambar rajah phase diagram. Jadi saya harap dokumen ataupun file PDF yang saya send di group tu tadi, pelajar mesti kena baca. Kalau tak, you takkan faham apa itu equilibrium, apa itu phase changes, macam mana nak baca phase diagram. Okay, so please refer to the question. First of all, you have to define phase, triple point and critical point. Jadi bila kita lihat istilah ini, kita ada phase, kita ada triple point, kita ada critical point. Jadi mestilah tergambar pada fikiran pelajar, mesti terbayang phase diagram. Untuk phase diagram yang pelajar kena tahu ada dua saja. Student mesti boleh melakarkan, boleh interpret, faham phase diagram untuk carbon dioxide and water. Okay, itu memang dalam silibus. Sebenarnya kita ada banyak bahan dekat dunia ni, kita ada banyak substance. Tapi yang untuk dalam silibus sukatan pelajaran matrikulasi, kita fokus kepada dua sahaja. Okay, for example, we have phase. Phase bahasa Melayu kita pernah belajar dulu fasa. Okay, fasa, solid ke, pebejal ke, liquid ke, cecair. So when you are going to define the phase, what is phase? Saya refer kepada nota kuliah because normally student will give the answer based on lecture notes. Jadi kalau student tu menjawab soalan, for example, dia mesti ada mention a homogeneous part. Okay, homogeneous part of a system in contact with other parts of the system but separated from by well-defined boundary. Okay, jadi bila itu jawapannya as it is lah. Okay, so bila kita sebut phase, dia adalah it is uniform throughout the chemical composition and physical state. Okay, jadinya sekarang contoh, kalau saya terangkan juga kat sini, saya ada campuran oil and water, minyak dan air. Kita tahu minyak ni dia less dense, minyak kurang tumpat daripada air. Sebab itu kalau kita campurkan dua bahan, oil and water, kita akan nampak dua boundaries, kita akan nampak dua lapisan. Kita nampak ada pemisah antara oil dengan water tu. Dia memang tak akan larut campur. Jadi ini kita panggil sistem. Sebab tu you nampak kat sini ada perkataan sistem. Sistem tu apa? Sistem tu adalah apa yang kita nak kaji. We are going to, for example, kita nak study, kita nak kaji two component system, one component system dan sebagainya. Jadi bila kita belajar sistem, kita sebut pasal sistem, kita kena tahu dalam sistem ataupun mixture of oil and water ada berapa components. Komponen tu apa yang membenda sistem itu. Jadi saya nak tanya awak lah, dalam mixture oil and water ini, how many components yang you nampak? Ada berapa komponen yang you nampak kat sini? Yang membina yang ada dalam campuran air dan water ni. Anybody would like to give the answer? Okay, Gan Xiaowei dia kata ada dua. Ya, betul. There are two component. What are they? Kita ada oil, kita ada water dalam sistem ini. Okay. Tapi kalau saya ada contohnya sodium chloride solution. Okay, air garam sekejap. Sodium chloride, maksudnya bila saya larutkan garam, dia larut. You tak nampak pun yang mana sodium chloride solid, yang mana dia punya larutan tu memang kita nampak macam cecair je lah, aqueous tu kan. Tapi maksudnya dia aqueous. So maksudnya you tengok dia punya phase tu kat sini adalah liquid. Fasa dia liquid. Macam ni tadi, oil adalah liquid. Water pun adalah liquid, tetapi ada berapa komponen? There are two component because dia punya phase tu ada boundary yang memisahkan. Dia adalah heterogeneous system. Tapi kalau untuk sistem yang bawah ni, sodium chloride, dia ni phase dia liquid. Tapi ada untuk sodium chloride ni ada berapa komponen yang ada? You rasa? Anybody would like to suggest any idea? Untuk sodium chloride ada berapa komponen? Apa yang membina larutan garam ni? Kita nak buat air garam, kita larutkan apa? Kita masih ada sodium chloride solid, betul? Betul? Betul. Lepas tu kita masih ada water. Okay? Kita masih ada water. Jadi sekarang untuk sodium chloride solution punya sistem, dia ada dua komponen. Apa dia? Komponen dia mesti ada garam, mesti ada water. Tetapi kalau saya tanya ada berapa phase dalam sodium chloride solution? Ada berapa phase?
Satu. Saya anggap kat sini larutan ni adalah larut campur. Maksudnya kita garam tu larut. Jadi dalam kes ini kalau dia larut campur, maksudnya masih lagi larut lah. Garam tu larut, maksudnya ada satu lagi, baru ada satu phase. Melainkan kalau dia dah larutan tepu. Saturated solution maksudnya garam tu dah tak boleh larut, itu dah lain cerita. Jadi kat sini kena fahamkan kena fahamkan apa itu phase, apa itu komponen. Sebab kalau kita tak faham komponen tu tak boleh jawab dengan baik lah. Okay, jadi itu contoh, nanti kita lihat soalan number 2 tu. Okay, now define the triple point. Saya pun ambil saja nota, jawapan daripada nota sebab itu yang pelajar akan jawab. Okay, triple point is a point. Saya nak you tambah kat sini, point. Okay, point at which point at which solid, liquid and vapor ataupun solid, liquid and gas simultaneously exist in equilibrium. Okay, ada perkataan equilibrium. Equilibrium dalam bahasa Melayu adalah keseimbangan. Maksudnya apa? Pada triple point, dekat triple point tu kita boleh tahu apa? Kita boleh tahu suhu, we will know the pressure, we will know the temperature. Where solid, liquid and gas exist. Solid, liquid dan gas dia wujud dalam keseimbangan. Okey, maksudnya pada ketika itu ketiga-tiga fasa bahan ini wujud pada equilibrium. Maksudnya daripada solid jadi liquid, liquid jadi vapor, vapor form balik liquid, liquid form balik solid. Benda tu sentiasa berlaku. Jadi maksudnya ketiga-tiga phase itu ada kalau pada triple point. Okey, kalau kita kata critical point, okay, you boleh bayangkan critical point tu the end of the liquid gas line. Okay, itu adalah penghujung garis liquid gas. Ni nampak ayat dia, the end of liquid gas line. And apa yang kita dapat daripada critical point? Pada critical point kita boleh tahu apa? It is the highest temperature at which a gas can be liquefied. Itu adalah satu point dan kita boleh tahu dekat situ suhu, the highest temperature and pressure, okay, at which the a gas can be liquefied. Maksudnya sekarang dekat sini pada critical point ni no phase boundary between gas and liquid phase. Maksudnya pada critical point kita tak boleh bezakan lagi yang mana liquid, yang mana phase. Okay. Dan pada ketika ini maksudnya kalau you baca dalam nota tu dia ada sebut the density of liquid and gas adalah equals. Okay, nanti bila kita pergi yang phase diagram carbon dioxide tu saya akan jelaskan dengan lebih detail. Okay, so far saya harap tidak ada masalah tentang definition. Alright, so now let's continue with the next question. Okay, state the number of phases. Okay, bilangan fasa bagi setiap sistem. Nampak sebab itu tadi saya highlight apa itu sistem. Okay, so the first one we have a mixture of ethanol and water. Okay, saya dah bagi jawapan ni kat sini. You boleh tanda tapi saya terangkan. Okay, ethanol adalah alkohol. Kita tahu ethanol tu alkohol. Okay, saya nak tanyalah based on your previous knowledge, how many carbon atoms in ethanol? Ada berapa carbon atom dalam ethanol? Apa chemical formula ethanol? Siapa tahu? Dulu mungkin kat sekolah you belajar apa? C2H5OH. Okey, bagi pelajar semester 3 kalau dia tu dia pernah belajar organik, dia tahu oh rupanya CH3 CH2OH. So you can see here kalau alkohol itu bilangan karbon dia kurang daripada 5. Macam etanol. Dia punya bilangan karbon tu less than 5. Biasanya alkohol ini dia miscible ataupun soluble in water. Dia masih lagi larut campur. Tak kisahlah you campurkan etanol tu banyak, air tu sikit ataupun sebaliknya. Jadi ini adalah knowledge kena tahu. Maksudnya kalau etanol you campur dalam air dia mesti miscible. Okay, miscible istilah yang you kena tahu. Okay, maksudnya larut campur. Maksudnya dia larut dalam air. Okay, so kalau saya larutkan ethanol and water, saya tak akan nampak beza. Yang mana saya tak nampak lapisan ethanol, saya tak nampak lapisan water. Okay, jadi bila dia tanya number of phases, you nampak kat sini, bila dia larut campur, fasa dia masih lagi liquid. Ethanol tu liquid, water pun liquid. So bila kita mixkan, dia form satu mixture. Tapi dua-dua tu liquid. So berapakah dia punya number of phases? The answer is 1. Selagi kita tak nampak different boundaries, maksudnya bilangan fasa dia 1. Apa dia? Liquid. You boleh take note kat situ, tambah kat situ, liquid. Bilangan dia kena jawab lah, 1 tapi liquid. Okay, jelas tak untuk yang ethanol and water? Any question? Jelas, Madam. Okay, baik.
Solution of benzene and water. Benzene dia macam minyak. Benzene ni dia organic compound. Dia bukan hydrocarbon lah, tapi benzene dia punya chemical formula is C6H6. Jadi confirm lah dia adalah non-polar molecule, tak boleh form hydrogen bond with water. So bila benzene you mixkan dengan water, dia adalah insoluble. Jadi kalau kita campurkan, maksudnya benzene dia macam minyak. Benzene tu dekat atas, water dekat bawah. Okay, benzene dia punya phase adalah liquid. Dia adalah cecair. Water juga liquid. So sekarang sistem kita ini terdiri daripada benzene and water. So apakah komponen yang membina sistem ini? Okay, saya tanya, apakah komponen yang membina campuran benzene and water? Apa dia? Benzene and water. Ya, benzene and water. Tapi disebabkan benzene and water ini dia adalah insoluble, dia tak larut. So bila kita campurkan, kita akan nampak dua pemisah macam larut air dengan minyak tadi. Jadi the number of phases dia 2. Nampak? Walaupun dua-dua tu liquid, dua-dua liquid, tetapi sebab tak larut campur, ada phase boundaries, kita boleh nampak beza. Oh, itu benzene, itu water, maka jawapannya 2 phases. Okay? Alright. Baik. Saya harap itu jelas. Itu satu contoh yang sangat ketara. Okay, we go to the next example or question. Okay, we have, awak boleh tengok soalan sebab saya nak gunakan skrin ni. We have mixture of air, udara. Ada gas lah, mixture of gases kat situ. Okay, kalau you tengok, kita ada mixture of oxygen, nitrogen and carbon dioxide gas. Okay, kejap batuk pula. Okey, jadi kalau saya campurkan dalam bekas tertutup in a closed container. Okey, dalam ni ada gas nitrogen, ada gas oksigen, ada gas carbon dioxide. Gas-gas ini adalah colorless, tidak berwarna. Jadi kalau saya campurkan dan kita anggap gas ini tidak bertindak balas, they are unreacting gases, kita tak boleh beza yang mana satu nitrogen gas, yang mana satu oksigen, yang mana satu carbon dioxide. Jadi nitrogen fasa dia adalah gas. Carbon dioxide also gas, oksigen also gas. Tapi bila kita masukkan dalam sistem ini, kita tak boleh bezakan, tadi saya kata we cannot see the phase boundaries between these gases. Jadi bilangan phases dia berapa? Only one phase. Yang mana kesemuanya adalah gas. Nampak? Itu penting nak fahamkan. Benda ni mungkin you kata sekarang ni kenapa nak belajar, tapi percayalah kalau pelajar tu nanti suatu hari nanti mana tahu ambil bidang engineering. Mungkin benda ni penting. Okay, benda ni penting lah. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita dah cut syllabus kita ni, yang you dah tak belajar, yang mana itu penting untuk engineering sebenarnya. Okay, baik. Jelas untuk mixture of gases ni tadi? Ada masalah? Untuk soalan oksigen, nitrogen and apa tu? Tak ada Okay, baik. Next we have nitric acid aqueous in equilibrium with its vapor. Okay. Kita ada satu sistem yang telah mencapai keseimbangan. Tadi saya ada sebut perkataan equilibrium. Jadi apa ada dalam sistem ini? Saya buat satu closed container, closed system. Okey, dalam ni saya ada nitric acid aqueous. Okey, sekejap. Nitric acid aqueous. HNO3 phase dia aqueous sebab dia dah apa? Dia bukan daripada dia punya solute yang asal. Dia dah dicampur dengan air, dia jadi larutan berair. Okey, pada masa yang sama, okey, sebahagian daripada nitric acid aqueous ini dia membentuk vapor. Bila membentuk vapor, sebab itu penting subtopik 5.2, 5.3 hari tu. Bila dia membentuk vapor, maksudnya ada sebahagian particles yang bebas sebagai gas ke atas ataupun vapor. Vapor apa? Dekat atas ni ada nitric acid juga. Nitric acid gas. Nampak? Nitric acid gas. Okey, jadinya sekarang kalau you tengok dekat sini, dalam sistem ini ada apa? Ada nitric acid aqueous, ada nitric acid gas. So, apa maksud perkataan equilibrium? Maksudnya, okay, kalau saya tulis dalam bentuk persamaan. Okay, saya bagi pendedahan sikit untuk chapter 6. Sebab nanti chapter 6 you akan belajar yang ni. Okay, nitric acid aqueous, dia akan form sebagai nitric acid vapor dalam keadaan gas. Okay, you tengok arrow yang saya gunakan itu adalah anak panah berbalik reversible. Maksudnya, bila sistem itu telah mencapai equilibrium,
dalam sistem tu ada apa? Ada dua-dua ni. Ada gas, ada aqueous. So, nitric acid aqueous form nitric acid gas. Pada masa yang sama, pada kadar yang sama, nitric acid gas membentuk semula nitric acid aqueous. Itu maksudnya equilibrium. So, dua-dua phase itu exist. Jadi, number of phases ada berapa? Number of phases ada 2. Apa dia? Aqueous. Kita consider aqueous tu satu phase sebab dia dah jadi larutan berair. Dan satu lagi adalah vapor. Aqueous dan juga gas lah. Okey, jelas kat sini? Ada masalah? Any question nak tanya? Ada? Ada. Yes, madam. Okey, madam. kalau baik, kalau tak ada kita teruskan. Okey, next. Yang ini sebenarnya soalan number 2 question number 2 saya besarkan sikit. Explain the condition at which real gases approach the ideal behavior. Actually soalan number 2 ni you boleh highlight kat situ ataupun you boleh note dekat tepi you punya jawapan. Ini adalah daripada daripada 5.1. Soalan ni tanya pasal subtopik 5.1. Jadi dia dah terselit kat situ, kita bincang lah. Okey, jelaskan dia kata keadaan di mana real gas. Sekarang ni oksigen gas kita ke carbon dioxide ke adalah real gas, bukan ideal gas. Approach menghampiri sifat-sifat ideal. Okay, ini kalau you refer nota pun, kalau you fahamkan kuliah saya tu bagus lah. Tapi kalau you cari dalam nota pun dah ada. Okay, there are two condition at which real gases behaves ideally. Ada dua keadaan di mana real gas akan bersifat menghampiri sifat ideal. Iaitu pada yang pertama, at high temperature. Okay, saya buat dia punya ni sikit. High temperature and at low pressure. Okay, kenapa pada dua keadaan ini gas bersifat ideal? Gas ini bersifat ideal tu maksudnya dia memenuhi kriteria kinetic molecular theory of gas. Nampak? At high temperature, kita masih mention kinetic energy ataupun average kinetic energy. The gas particles ni mesti ada perkataan ni. Gas particles have high kinetic energy and move at high speed. Okay, nanti boleh tengok recording lah. Okay, so bila ini berlaku, gas particles are free from intermolecular forces that act between them. Ataupun you boleh refer you punya nota kuliah tu sama. Therefore, pada ketika ini, intermolecular forces between gas particles are negligible ataupun it is neglected. Boleh diabaikan. Bila ini berlaku, bila tiga-tiga perkara ini berlaku, it shows that the gas obeys kinetic molecular theory of gas and therefore the gas behaves ideally. Okay, yang ini kena tahulah. Okay, situasi dia macam ni. Kalau final exam tu soalan structure, dia boleh tanya benda ni. Kalau soalan final exam itu adalah objektif, saya tak tahu, boleh juga ditanya. Tapi yang penting sekarang, the first thing yang penting adalah UPS 3. Dia boleh tanya ciri-ciri ni. Dia boleh bagi pilihan jawapan, you kena tahulah. Okay, why the real gas approach ideal behavior at low pressure? Macam mana kita nak dapatkan low pressure? By increasing the volume of container. So that's why kita tulis volume of container is increased, you akan dapat low pressure lah kat dalam tu. Okay, so bila ini berlaku, the gas particles are far apart in a large volume. Jarak antara gas particles akan berjauhan antara satu sama lain. So kena bayangkan container tu macam mana? Container tertutup yang ada piston yang kita boleh tolak dan tarik. Okay, jadi itu bila itu berlaku, the intermolecular forces between gas particles are negligible sebab particles of gas sudah berjauhan antara satu sama lain. The volume of gas molecule is too small compared to the volume of container and thus the volume of gas molecules is negligible. Jadi itu menunjukkan the gas obeys the kinetic molecular theory of gas and behaves ideally. Okay, boleh refer baliklah kita punya pelajaran ataupun nota untuk why at which condition real gas approach ideal behavior. Okay, boleh saya teruskan dengan soalan yang phase diagram? Ni nak ajar lukis phase diagram ni. Okay, baik. So now refer to question number 3. Okay, the question asks you, okay, dia beri satu maklumat. Dia kata substance X, okay, substance X has its triple point at which, triple point dia berapa? 18 degree Celsius and 0.5 atm. Okay, the melting point and boiling points are 20 degree Celsius and 300 degree Celsius respectively.
Okay, the first question is sketch the phase diagram for X. Okay, soalan ini dia tak mention bahan itu apa sebenarnya. Dia mention sebagai X. Okay, kalau soalan tu tak mention bahan tu water ke carbon dioxide, dia hanya bagi tahu bahan itu adalah X ke Y ke Z ke, kita anggap dia punya phase diagram itu menyerupai carbon dioxide. Sebab kebanyakan bahan dekat muka bumi ni, Tuhan ciptakan kebanyakan bahan, solid bahan, sesuatu bahan itu dia denser compared to its liquid, kecuali air saja. Air saja kalau kita tengok ice itu less dense compared to its liquid. Jadi dalam kes ini dia tak bagi tahu X tu apa. Jadi kita anggap maksudnya sekarang ni kita nak lukis phase diagram dia ni menyerupai water ke menyerupai carbon dioxide? Jawapannya menyerupai carbon dioxide. Tapi kita akan gunakan data yang diberikan. Sebab typically kebanyakan bahan dia punya solid adalah more ataupun denser compared to its liquid. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Yang pertama tadi kena tahu bagaimana rupa phase diagram carbon dioxide. So mesti ada paksi ataupun exist pressure. Okay, so you tengok pada information given, the pressure is measured in ATM. Mesti ada unit. Labelkan paksi dan juga unitnya. Okay, lepas tu for x-axis, it is temperature. Temperature in degree Celsius. Mesti ada unit, mesti label. Okay, sekarang kita nak start lukis dia punya phase diagram. Saya kata mirip kepada carbon dioxide. Okay, jadi dia ni phase diagram ni dia ada yang curve, dia ada yang line. Dia ada yang bahagian kelok, dia ada bahagian yang garis lurus. Okay, jadi yang penting adalah point OA, OB, OC. Okay, jadi sekarang yang pertama kalau you tengok saya lukis, saya akan lukis yang point daripada OA lah. So saya buat daripada A ke O, dia bukan garis tegak, dia macam curve sikit. Jadi katalah saya nak buat kat sini, ini O, ini A. Okay. Lepas tu carbon dioxide kan saya kata dia menyerupai carbon dioxide. Jadi sekarang saya nak buat yang, saya label dulu lah. O, ini A. Saya nak buat OB pula. Jadi saya nak guna ruler pembaris. Okay, sekejap sebab dia adalah line, dia bukan curve. Okey, sekejap. Jadinya awak pun kena lukislah guna pembaris kalau saya guna pembaris. Okey, jadi dia punya slope. Dia punya OB line tu slope to, kalau carbon dioxide slope to the left ke right class? Carbon dioxide slope to the left or right? Right. OB line. Yang lain? Pelajar lain? Sekejap, saya nak nampakkan Right. dia. Right kan? Okay, sekejap saya buat macam ni dulu. Okay, sekejap. Okay, saya cancel. Saya labelkan, sekejap Dia tak boleh, okay. Ini O tadi. Ini adalah B lah. Cuba B ni tak ada apa pun. Dia OB line. So saya tak payah buat dot kat situ. Saya buat B. Okay, kemudian OC line, dia curve. Dia boiling. Kalau you baca nota tu, dia boiling curve. Jadi dia bukan bentuk garis. Dia macam curve sikit. Tapi point C kita tu the highest. Point C kita tu adalah the highest. The highest temperature pada point C. Lebih kurang lah. Okay. Yang ini point A ni tak payah tarik ke paksi Y pun tak apa. Dia depends kepada data. Okay. Jadi sekarang you have to label the phase. Sini mesti solid. Tak label bukan phase diagram namanya. Sini mesti liquid. This one, this region adalah gas ataupun maybe pelajar label sebagai vapor. Tak ada masalah. Okay. Jadinya sekarang itu adalah dia punya rupa bentuk. So walaupun bahan ini adalah X, ini adalah X, bukan carbon dioxide. Kenapa saya kata X? Sebab dia punya triple point tak sama pun dengan carbon dioxide. Cuma dia punya rupa phase diagram tu sama macam carbon dioxide. Okay, jadi sekarang kita kena labelkan. Because dia kata sketch the phase diagram. Okay, dah sketch. Jadi you kena labelkan. Pastikan ada solid, liquid, gas. Exist must be labeled. Lebih baik ada point OA, OB, OC. Okay, for question B, label the critical point for substance X. Okay, saya nak label dulu triple point tu tadi. Triple point yang diberikan dalam soalan, saya nak labelkan dulu. Okay, so saya bawa pembaris ni, tolong jangan malas guna ruler saya bawa pembaris tu, saya tarik ke sini, nampak? Saya buat dash line.
Okay. Dash line, lepas tu yang sini pun samalah yang ke bawah untuk temperature kan. Okay, untuk temperature pun sama, you tarik. Okay. Alright, so lepas tu buat dash line. Sebab pada point-point itu ataupun pada curve itulah kita nak membaca, sekejap membaca dia punya temperature and pressure. Okay, dia kadang tengah save tu, auto save dia, saya tak boleh nak buat kerja. Apa masalah dia ni? Tak apalah, saya ni je. Saya guna freehand je lah untuk yang ni. Okay, you buat lah tegak-tegak. Okay, jadi sekarang labelkan berapa dia punya ni? 0.5 ATM, tak payah lagi tulis ATM sebab unit dah ada. Kat bawah ini adalah 18 degree. Okay, sekarang dia kata label the critical point. Label the critical point for subset X, sama juga. Okay, kita kena labelkan tadilah. Labelkan, tapi dia tak bagi tahu pressure dia berapa. Dia bagi tahu tak? Okay, ada information. Dia tak bagi tahu pressure tapi dia bagi tahu boiling point dia berapa dengan melting point. Okay. Macam mana nak buat yang itu? Untuk nak labelkan melting point and critical point tu juga kita kena label, jangan risau. Okay, critical point tu nak label macam mana? So you bawa macam ni. You kena label lah C adalah critical point. Ini adalah critical point. Dia tak bagi maklumat pasal temperature dia berapa, pressure dia berapa. Okay, apa kita nak buat pada melting point, boiling point yang diberikan dalam soalan? Kita kena label. Kalau soalan tu bagi, kita kena label. Okay, macam mana nak label? Sebab boiling ataupun melting, dia mesti berlaku pada sesuatu suhu dan sesuatu pressure. Baik, kalau you ingat masa saya ada cakap lah, masa saya ajar kuliah 5.2 liquid, melting point, boiling point, kalau dia tak mention berapa pressure, kita anggap dia berlaku pada 1 atm. Iaitu normal melting point, normal boiling point. Jadi untuk melting point and boiling point, data dah bagi, kita kena tunjuk pada curve, pada phase diagram. So you bawa pembaris, you cari 1 atm. Ini sekarang ni 0.5, you agak-agak lah 1 atm katalah dekat sini kan. You buat 1 atm line. Buat garis 1 atm. Tak kisahlah, tapi yang penting guna pembaris lah . Buat 1 atm line. Okay, labelkan. Okay, sekejap saya tepikan dulu pembaris saya. So saya labelkan kat sini 1.0 atm. Okay, saya nak tanya, kalau saya nak baca melting point, saya nak refer garis yang mana? Saya ada cakap dalam video, kalau melting point saya nak cari dekat garis mana? OA ke, OB ke, OC? Yang mana melting or freezing line? Kalau tak tengok dalam nota, yang mana melting line ataupun freezing line? Apa kan? OB. Okay, good. Ada juga yang respon tu OB. Jadi, tadi kan you dah buat 1 atm line. Okay, sekarang daripada, apa tu? 1 atm line tu tadi, you pergi pada OB line. OB line. Okay, you bawa macam ni. Okay, sekarang you drag ke bawah. Sebab kita kena label. Kalau dia dah bagi data, kita memang kena label. Dia bagi data tu bukan untuk saya saja. Okay, jadi tak mau pula. Okay, labelkan, saya guna warna merah. Sini berapa? 20 degree Celsius. Sekejap saya ni Okay, ni tadi 18. Betulkan sambil-sambil tu, betulkan ataupun tengok dulu nanti betulkan. 18, sini 20. Okay, kalau saya nak tahu boiling point, nak pergi dekat curve yang mana? Boiling. OC. Yes, good. OC. Tapi masih pada 1.0 atm. Sebab dia tak mention dalam soalan, kita assume dia boil pada 1 atm. Bawa tadi 1 atm line, pergi pada OC curve. Dia bukan OC line, dia OC curve. Drag ke bawah. Cuma macam tak logik sikit lah sebab dia 300 kan. Takkan kita nak lukis besar-besar sangat. So cukup lah ni. Okay, labelkan kat sini 300 degree Celsius. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada phase diagram, kita boleh tahu pada sesekian pressure dia wujud sebagai apa.
solid ke, liquid ke, gas. Pada 1 atm berapa dia punya melting point, berapa dia punya freezing point. Jadi kalau melting point ataupun freezing point kita tengok pada OB line. Kalau kita label sebagai OB lah. Kalau untuk boiling kita tengok OC curve tu. Kat sini boiling curve. Okay, ada soalan? Is there any question? Tak ada Betul? Hello? Tak ada lah tu. Okay, so nanti boleh tengok balik semula tapi memang pelajar kena tahu lukis. Kena tahu lukis, tahu sketch. Okay, so we go to the next question. Kalau saya lihat soalan seterusnya, ni dia rumit sikit. Bukanlah rumit. Soalannya yang ini. Saya dah siap tulis jawapan dah. Okay, carbon dioxide, CO2 has its triple point, negative 57. Ya. Kenapa? Madam, yang A tu kalau A? A yang mana soalan tadi ke apa? Murni? Mana Murni tanahnya? Ya nak tanya apa? Saya tak dengar. Saya dengar kalau A je. Ada murninya. Tak apalah nanti dia ni semula. Okey. Yang lain ada soalan tak pelajar lain? Tak ada. Tak ada okey. Tak ada. Alright. Okey, kalau you tengok soalan A, nanti Murni patah balik lah. Okey, dia dah bagi tahu carbon dioxide, boleh tengok soalan masing-masing has its triple point, negative 57 degrees Celsius and 5.2 atm. Critical point of carbon dioxide is 31 degrees Celsius and 73 atm. Sketch and explain. Nampak? Dia punya soalan sketch, lakar. Bila dia kata sketch, tak payah guna kertas graf. Lakarkan saja. Tapi kalau plot, dalam soalan tu katakan plot, memang wajib guna kertas graf dan bila soalan plot dia memang akan bagi data yang lagi banyak lah. Biasanya 5 data paling sikit. Tapi yang ni dia tak ada data pun, dia cuma bagi tahu tu je. Critical point berapa, triple point berapa, lepas tu dia suruh explain the phase, sketch and explain the phase diagram. Jadi macam biasa, saya akan tunjukkan juga. So first of all kita akan sketch. Okay, saya harap pelajar dah sketch ataupun sama-sama buat. So, y-axis we have pressure. The unit is atm. And then for x, tadi y, ini adalah x, temperature. Okay, tulis penuh Degree Celsius, bukan Kelvin. Kalau Kelvin, kalau you tulis unit dia Kelvin, rupa dia tak akan jadi macam yang kita belajar lah. Okay, untuk phase diagram carbon dioxide. Dia macam yang tadi kita buat, cuma kita kena gunakan data yang diberikan dalam soalan. Okay, so kita akan buat curve. Buatlah macam ni, besar sikit lah awak buat Okay, saya kena guna pembaris sebab saya melukis atas ni dia licin. Kalau saya tak guna pembaris nanti sengit-bengit. Okay, kenapa tak keluar? Okay. Alright, lepas tu kita buatlah OB line. Untuk carbon dioxide, OB line kita ataupun melting line kita slopes to the right ataupun dia mempunyai positive slope. Jadi agak-agak lah. Okay, macam ni. Okay, saya tepikan kejap. Okay, lagi satu kat sini. Okay, yang ini ada point dia. Okay, jadi labelkan O. Sekejap A. Katalah B kat sini. C. Okay, lepas tu nak label apa ni kelas? Apa yang you rasa penting nak label ni sekarang? Dari segi rupa betul kan? Dia punya bentuk tu betul. Dia OB line tu especially. Phase ni jangan lupa. Solid. Liquid. Okay, ni gas ataupun vapor. Okay, letakkan data yang diberikan kat situ iaitu triple point dan juga critical point you kena label. Jadi bawa lah pembaris. Saya try dululah guna freehand So kat sini adalah triple point kita. Kalau tak tegak, you buat tegak-tegak lah. Okay, triple point. Berapa tu dia punya condition? Negative. 50, salah. Dia punya pressure adalah 5.2 atm. Negative 57.
degree Celsius. Okay, critical point dekat sini. Sama macam tadi, you buat dash line. Okay. Lepas tu tarik pada point C tu bawa ke Y. Paksi Y awak tu tinggikan sikit lah. So berapa dia punya condition kelas sini? 31, 73 ATM. Melting point, boiling point dia tak bagi, tak payah buat. Okey, dah sketch dengan betul. Pastikan betul Okey, saya nak bagi tahu je lah dari segi marking kriteria. Biasanya triple point ni you label, triple point mesti label. Dengar triple point mesti label, buat dash line, letakkan suhu dia berapa, tu berapa, 1 markah. Okey, critical point dia dah bagi pun sama. You buat garis putus-putus ni dan labelkan suhu, pressure 1 markah. Lepas tu shape dengan slope mesti betul. Maksudnya carbon dioxide mesti shape dia macam ni dan OB line tu slope to the right. Lepas tu 1 markah lah. Lepas tu pressure dengan temperature ni paksi X, paksi Y mesti dilabelkan. Jadi kurang-kurang untuk phase diagram 4 markah. Untuk sketch sahaja. Itu belum lagi jawapan yang kita tulis lah sebab dia suruh explain kan. Okey, ada masalah untuk melakarkan. Saya tak terangkan lagi yang ni. Ada masalah untuk lakarkan Ada nak tanya? Ya, kenapa Murni? Ya, apa dia? Tak nampak dia punya ni. Kalau yang A tu kita macam jejak dekat paksi Y tu betul ke salah? Dia tak adalah saya nak kata betul ke salah, dia bergantung pada data. Nak tarik, maksudnya point A ni you nak tarik ke Y pun boleh juga, tak ada masalah. Sebab dia bergantung kepada data bahan tu. So kalau pelajar tu nak tarik macam ni, contohlah yang Murni katakan, contoh nak buat macam ni pun betul juga. Cuma lepas tu A tu kena alih lah. Maksudnya macam ni kan, macam dalam nota tu kan, dia tak ada masalah. Tak ada masalah yang tu. Yang penting kita boleh interpret face tu dengan curve tu mesti betul. Maksudnya OA ni dia bukan garis lurus, dia mesti keluk. Tak ada masalah Murni, boleh, dua-dua boleh. Okay, baik. Lepas tu kena explain. Kalau you tengok explain. Jadi bila nak explain, yang pertama kita start dengan room temperature. So mesti nyatakanlah at 25 degree Celsius 1 atm carbon dioxide exists as a gas. Mesti tulis ke? Ya, sebab soalan dah minta. Okey, lepas tu nyatakan triple point. Carbon dioxide tu wujud sebagai apa pada negative 50, pasal 1 atm Triple point dia berapa? 5.2 atm. Sorry kelas. Tadi saya tulis ni. 5.2 atm. Triple point dia nampak negative 57 degree Celsius 5.2 atm. Carbon dioxide solid, liquid and gas exist in equilibrium. Ni ayat saya. Maksudnya carbon dioxide tu wujud dalam keadaan apa? Pada ketika itu dia wujud dalam keadaan solid, liquid dan gas. So mereka ini ketiga-tiga fasa ini berlaku wujud dalam keseimbangan. Dalam erti kata paling mudah, pada suhu tersebut tiga-tiga fasa ini ada. Okay. Next, point C, critical point. Okay, mesti mention critical point. Okay, untuk critical point dekat sini, nyatakan berapa dia punya temperature and pressure. Okay, yang penting kat sini untuk critical point kita tahulah the highest liquid gas line, the highest temperature tu yang boleh dicapai oleh carbon dioxide untuk wujud sebagai keadaan liquid ataupun gas adalah pada suhu ini. Jadi kena nyatakan at this point the density of carbon dioxide liquid equals the density of carbon dioxide gas. Ini saya rasa dalam nota pun ada. Lepas tu saya cadangkan you tulis yang ni. Above the critical point, carbon dioxide liquid cannot form however high the pressure. Kalau you tengok pada point C, ni critical point Selepas point C, you kenakanlah berapa tinggi pressure sekalipun kita tak boleh, maksudnya liquid carbon dioxide tu tak boleh wujud. Itu tadi pada ketika ini dia kata apa? The density of liquid and gas carbon dioxide equals. Lepas tu dia kata apa? There is no phase boundary. Kalau you baca yang nota saya bagi tadi tu, dia ada tulis there is no phase boundary between the liquid phase and the gas phase beyond ataupun selepas critical point. Jadi saya cadangkan kedua-dua point ini awak masukkan. Okey, ada masalah? Ni baru sebahagian, belum habis lagi ni. Belum habis lagi. Ada masalah untuk sebahagian point ini? Ada? Tak ada.
Okay, kalau tak ada saya nak crop sekejap dia punya ni. Saya nak bawa ke page ni sebelah. Sekejap. Because we are going, apa yang berlaku ni? Sekejap. Sebab saya nak soalan minta explain tu kan. Okay. Mana dia punya ni okay. Okay, saya bawa pergi sebelah sekejap Cut. Okay. Ni jadi yang kita dah lukis. Okay, jadi sekarang kita kena teruskan lagi. Explanation tu kita kena teruskan lagi sebab memang soalan suruh. So, you jangan, macam mana nak kata, jangan pening-pening sangat. You ambil point-point yang saya dah bagi tahu ni. First tadi room temperature, lepas tu critical point, lepas tu triple point, lepas tu ni pressure below 5.2 atm. Masukkan. Below the triple point. Maksudnya kalau apakah fasa ataupun phase changes kalau berlaku pada pressure kurang daripada 5.2 atm. Ini 5.2 atm. So kalau less than 5.2 atm maksudnya ke bawah. Bawah daripada triple point. Soalan ni pernah keluar ni. Okay, what is the phase changes? The phase changes from solid. Okay, you tengok kat sini. Kalau lah saya ambil satu garis bawah daripada 5.2 atm. You tak payah conteng awak punya. Saya nak terangkan saja Okay, apa dia punya perubahan fasa dia? Dia change, the carbon dioxide change from solid to gas directly. Tengok yang warna hijau ni. Nampak? Solid to gas directly or vice versa lah. Kalau kita decrease temperature maksudnya dia akan sebaliknya. Jadi apa yang berlaku? Pada pressure kurang daripada 5.2 atm, carbon dioxide does not exist as liquid. Dia tak akan wujud pun dalam keadaan liquid. Kalau you tengok ni tadi pun dah nampak. Dia hanya boleh wujud dalam keadaan solid ataupun gas. Itu kalau kita increase temperature lah. Kalau kita decrease sebaliknya. Okay. Baik. Satu lagi adalah pressure below, greater than 5.2 atm. Awak ambil pressure melebihi 5.2 atm. Contoh ini 5.2, saya buatlah katalah pressure atas ini. Apa dia punya phase changes? Okay. You tengok kat sini saya buat nak panah hijau. The phase changes from solid to liquid. First solid, lepas tu liquid, lepas tu kalau dekat line dia equilibrium. Tapi kita cakap phase changes ni, kita ikut je line ni. To gas. Kalau kita increase temperature at constant pressure. Kalau kita decrease temperature at constant pressure, dia vice versa lah sebaliknya. Gas to liquid to solid. So itu yang kita perlu tahu, apa info yang kita boleh dapat daripada phase diagram. Okay. Itu kalau pressure less than 5.2 atm and more than 5.2 atm. So you kena add lagi dua lagi perkara yang you kena masukkan adalah yang ini. Temperature. If the temperature less than negative 57 degrees Celsius and more than 57 degrees Celsius, negative 57 degrees Celsius. Okay, kita start dengan yang pertama. Kalau temperature itu less than negative 57 degrees Celsius, ini negative 57 degrees Celsius. So kalau kurang daripada negative 57 degrees Celsius, apakah phase changesnya? You buat anak ni, dash line ke atas. First, dia berada dalam keadaan gas. Okay, lepas tu dia akan change directly to solid. So maksudnya you nampak kat sini bahawa fasa gas ini dia akan wujud pada low pressure. Nampak? Pada low pressure. Tapi solid akan wujud pada high pressure. Bila kita increase pressure dia akan bertukarlah daripada solid kepada gas. Okay? Or vice versa lah kalau kita decrease the pressure. Kalau kita lihat phase changes pada temperature more than negative 57 degrees Celsius. Okay, saya padam dulu yang ni tadi. Sorry. Okay, saya padam yang ni dulu, takut keliru. Tak nak pula. Sekejap kelas. Kadang-kadang dia tak nak ikut arahan. Okay, more than negative 57 degrees Celsius kat sini lah. Katalah kat sini. You tengok apa dia punya phase changes. Okay, first dia berada dalam keadaan gas. Tapi ketika ini at low pressure, okay, lepas tu kalau dia berada pada line equilibrium lah, liquid gas equilibrium, lepas tu dia akan change to solid at high pressure dan sebaliknya. Jadi point-point inilah kalau soalan minta untuk explain the phase diagram bagi carbon dioxide perlu ada. Ada masalah? Tak kena hafal exactly ke medium ayat macam ni, terpulang pada awak. Yang penting kita nak kena menyatakan phase changes itu. Yang penting phase changes. Perubahan fasa. Ada soalan?
Is there any question? Ada tak? Kalau sekarang tak nampak lagi, nanti kena tengok semula lah. Okey, boleh? Boleh kelas? Boleh, madam. Boleh. Okey, baik. Soalan seterusnya sebenarnya ada satu soalan kecil kat bawah tu. Takut saya terlepas nanti. Compare the density of carbon dioxide in the liquid and solid phase. Okey. Jadi soalan tu tanya, sekejap Soalan tu tanya compare the density. Oh, satu lagi saya terlupa. Yang ni. OB line tu kena explain. Sekejap OB line. Kenapa OB line ataupun freezing line or melting line dia slopes to the right? Nampak? Ni kan? Ni kena explain. So, it is slope to the right because the melting point or freezing point increases with pressure. So, kenapa ini berlaku? Saya ambil je lah ayat nota tu supaya senang. Sebab saya ada sebut bahan selain water, sesuatu bahan itu density dia is more compared to dia punya liquid. Jadi kalau density bahan itu tinggi, dia akan occupy smaller volume. Jadi begitu juga untuk carbon dioxide. Density solid dia lebih dia adalah greater compared to the density of its liquid. Jadi kalau you tengok kat sini at high pressure, pada tekanan yang sangat tinggi, you tengok more than 5.2 atm, you tengok region solid tu dia lebih luas daripada region liquid. Okay, you tengok kat sini. Okay, region solid ni, kawasan untuk solid ni kalau you tengok compare dengan liquid tu lagi macam luas lah pada high pressure. Itu menunjukkan apa? Sebab saya nak terangkan ni, you tak belajar lagi chapter 6. Saya hanya terangkan based on ayat ini saja. Ini dah mudah dah. Pada tekanan yang sangat tinggi, at high pressure, carbon dioxide ini dia cenderung untuk form ataupun wujud dalam keadaan solid. Maksudnya pada high pressure, carbon dioxide dia akan lebih cenderung untuk exist sebagai solid phase. Jadi kalau solid phase carbon dioxide, kita tahu density dia higher, volume occupied by the density, solid carbon dioxide tu lower. Jadi disebabkan pada high pressure, carbon dioxide itu lebih banyak wujud dalam bentuk solid to melt the solid, untuk tukarkan solid kepada liquid phase ni. Okay, you tengok. Katalah saya ambil kat sini. Berapa dia punya melting point ataupun freezing point? Kat sini kita akan baca. Okay, kalau saya increase lagi pressure, you nampak dia makin bertambah. Itu menunjukkan melting point or freezing point of carbon dioxide is increased when the pressure is increased. Okay, jadi itu yang you perlu tahulah, sebab sebenarnya kalau nak cerita kita kena cakap pasal equilibrium sikit. Cuma you tak belajar lagi, saya explain guna yang ini saja pun dah okay. So bila dia lebih cenderung untuk form dalam bentuk solid, more energy is needed to melt the solid. So that's why dia akan melt at higher temperature and at high pressure. Okay, dia terbalik daripada water. Okay. Jadi soalan seterusnya tu tadi dia tanya compare the density of solid carbon dioxide and liquid. Jadi soalan tu saya sambung je lah kat sini. Density. Okay. Density of carbon dioxide solid is higher than its liquid. Sebab dia suruh compare je, tak payah explain. Okay, ada masalah? Ada masalah? Is there any question? Tak ada tak ada, saya teruskan je. Madam, Sebab mungkin line sampai kat tempat yes. kalau soalan Kenapa? explain macam ni, cari berapa markah? Dia biasanya 2 atau 3 markah. So yang pertama kita kena mention lah melting point or freezing point increase with pressure. Kenapa? Kita mesti relate dengan density dan juga yang ini. Yang more heat needed ni biasanya dia tak ada markah, sebab itu kenapa dia more heat needed to melt the solid. Tiga benda ni. First kita nyatakan dia punya melting point increase bila pressure bertambah. Kenapa? Mesti relate dengan density, compare density, dan juga pada high pressure tu dia lebih form apa? It favors the formation of solid.
Jadi sebab itu dia perlukan more energy is needed tu. Cuma yang ni biasanya kita akan tulis jugalah. Pelajar akan tulis. Cuma yang penting point kat atas ni. Yang saya tickkan yang 3 yang pertama tu penting. Okay, boleh? Boleh? Boleh, madam. Okay, alright, good. So kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, the next question is, alright, dia dah beri pada awak satu phase diagram. Dia dah mention, the figure below shows the phase diagram of water. Water. Nampak apa beza phase diagram of water dengan carbon dioxide tadi? Yang you sangat nampak pada which line? Apa perbezaan dia? Pada line yang mana? Melting point. Melting point ataupun melting line ataupun freezing line. Dekat sini ni yang beza kan? Dia slope to the left. Okay, so the first question is which represent the equilibrium between ice and water vapor. Jadi kalau you tengok pada phase diagram yang dia dah berikan ni, dia ada beberapa point. Kita ada point E, kita ada point G, F, H, I. Okay, selain point pada curve lah iaitu DB, BC dan BA. Okay, dia tanya which curve, kelok yang mana represent, mewakili equilibrium between ice, ice itu adalah solid, and water vapor iaitu gas. So bila equilibrium cari pada line ataupun curve. Maksudnya ketika itu bahan itu wujud dalam 2 atau 3 fasa in equilibrium. Okay, so what's your answer for 2A? Which curve? Ice and water. So you kena tahu dulu. Terlupa. Dia tak beri ni, kita lah yang kena label, kita lah kena fikir. Ini solid, ini liquid, ini gas ataupun vapor. So yang mana? What's your answer? Ice and water vapor exist in equilibrium. Ice tu solid, water vapor tu gas. Yang mana? Ini jawapannya. DB. So jawapannya, yes, good. DB. You tulis DB pun betul, BD pun betul ataupun mungkin pelajar tu tulis DB curve pun betul. Tak ada masalah. Okay, alright. Question B, the question asks you to state the phase changes when a sample at point E is heated at constant pressure until point F is reached. Okay, starting from E. Okay, daripada E dia kata bahan ini, water ni dipanaskan at constant pressure. So kita akan buat satu garis daripada E menuju ke F. Itulah kalau kita print, kita akan guna pembaris lah. Jadi saya tak ni kan. At constant pressure. Pressure tak berubah. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kita kena buat point yang lain. Yang lalu pada fasa yang tak ada point tu. Contoh, E tu dah ada. Okey, buat pada BC line. Buat pada region liquid. Okey, buat pada AB curve. Jadi jawapan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 jawapan. Okay, so yang point warna merun saya ni nak labelkan guna apa? Katalah saya labelkan sebagai ni E, ni F kan. Okay, ini X, Y, Z. So jawapan saya akan start dengan point E. Okay, siapa boleh bagi jawapan point E tu apa dia punya phase ketika itu? Water exists as apa? Point E. Okay, good kan? Ni solid. Okay, so by referring to my screen, point X. X saya tu, dia berada pada BC line kan? Kalau berada pada line, confirm in equilibrium. Okay, what's your answer? Pada point X yang saya buat tu. Apa dia? Apa ni? Solid liquid apa kan? You tulis solid liquid je tak tepat. Kita mesti tulis, okay, ada dua cara. Mungkin you boleh tulis solid liquid equilibrium. Saya faham. Dia nak cakap solid liquid in equilibrium. Kita boleh buat solid liquid equilibrium tu guna anak panah yang namanya apa tu? Equilibrium arrow. Boleh tulis macam ni. Boleh. Atau saya tulis solid and liquid in equilibrium. Dua cara. Okay. In equilibrium. So ini kalau kita guna arrow, kalau tak nak guna arrow kita guna ayat. Okay, now continue with point Y. Point Y siapa nak jawab?
Ada sesiapa nak beri jawapan? Point Y tu region apa, fasa apa tu? Nampak sangat dah ni. Liquid. Okay, good. It is liquid. Okay. So point Z. Z pada curve. Ada sesiapa nak jawab? Liquid gas. Liquid Anak gas. panah. Anak panah tu sebut apa? Ni. Anak panah tu In memang. equilibrium. Yes. Dia masih sebut walaupun kita guna anak panah. Maksudnya kat sini dia liquid. Saya tengok saya tulis saya sebut apa? Liquid gas in equilibrium. Nampak? Kalau tak nak tulis macam saya ni kena buat ayat lah. Liquid gas yang anak panah reversible tu kita sebut liquid gas in equilibrium. Okay, last sekali adalah point F. Kalau saya salah bagi tahu point F adalah gas ataupun vapor. Maksudnya sesuatu bahan ni bila kita panaskan ke ataupun dia berubah fasa, dia tak direct. Dia mesti melalui satu keadaan yang dia equilibrium terlebih dahulu. Okay, ada masalah? Untuk soalan B? Any question? Tak ada Okay, kalau tak ada kita sambung dengan soalan C. Name the point at which. Okay, mungkin tak cukup besar lah untuk skrin awak sebab saya dah apa? Percentage page ni saya dah kecilkan. Okay, name the point at which BC line intersects one ATM line. Okay, apa maksudnya? Namakan satu point. Bila dia sebut point maksudnya melting point ke, freezing point ke, boiling point ke. Okay, apabila garis BC bersilang dengan satu ATM line. Okay, jadi macam mana nak buat? Okay, untuk menjawab yang itu, okay, saya bawa yang ni Saya nak gunakan yang baru. Okay, copy. Saya pergi muka surat sebelah. Okay. So untuk menjawab soalan C, kita buat satu garis one ATM line. Okay. Kalau you tengok untuk phase diagram of water ni, okay, dia punya one ATM line tu dekat mana? Maksudnya dia mesti melepasi triple point sebab triple point bagi water ni 0.006 ATM. Jadi maksudnya buat 1 ATM tu mesti atas. You buat macam ni, 1 ATM, ni 1.0 ATM. Nampak? Dia tanya yang point tu apa? Maksudnya kat sini ni. Bila dia bersilang dengan BC line, nama point ini apa? Kita akan baca dia sebagai apa? Jadi jawapan untuk C ini, okay, you tengok BC line ni tadi, BC line dikenali sebagai, okay, BC line dikenali sebagai melting line ataupun freezing line. Tapi bila dia berlaku pada 1 ATM, okay, dia adalah normal. Mesti ada perkataan normal. Normal, okay, jawapannya adalah normal freezing point, okay, or normal melting point. Normal itu kat sini dia merujuk dia berlaku pada 1 ATM. Okey, kenapa ada dua jawapan? Kalau, okey, tengok betul-betul saya nak buat phase changes. Okey. Okey, kalau sini kan solid. Sini kan liquid. Okey, sini jelaslah gas. Okey, kalau perubahan fasa daripada solid ke liquid, proses apa namanya? Solid to liquid. Apa nama proses itu, kelas? Melting. Melting. Jadi suhu ini kalau saya panaskan solid water tu iaitu air, saya panaskan pada 1 ATM itu, ini saya baca dia sebagai normal melting point. Jadi berapa suhunya? Dekat sinilah. Okey, tapi kalau perubahan fasa itu berlaku daripada liquid to solid, proses apa namanya? Liquid to solid apa namanya, kelas? Freezing. Jadi pada 1 ATM, berapakah freezing point bagi water? Namanya normal melting point. Sama juga kita akan baca pada bila BC line itu intersect with 1 ATM. Jadi sebab itu kalau you tengok kan, saya ada bagi dalam you punya additional nota tadi tu, dalam group tu kan. Saya ada bagi gambar lebih kurang macam ni. Gambar yang lebih kurang macam ni. Tapi saya dah tukar gambar tu gambar lain sikit lah.
Yang ini. Ini kena faham ni. Maksudnya perubahan fasa solid kepada liquid adalah melting, liquid kepada solid adalah freezing. Jadi sebab itulah kita nak cari melting point ke freezing point, cari pada garis tu. Okey, kalau liquid kepada gas itu adalah vaporization, kalau gas kepada liquid adalah condensation. So nak cari dia punya boiling point ke, berapakah dia akan condense pada suhu berapa, semua tengok dekat curve OC itulah. Dan begitu juga untuk sublimation and deposition. Jadi maksudnya pada phase diagram tu bukan semata-mata kita nak cari dia phase apa. Kita kena faham proses yang berlaku. Phase changes yang berlaku. Okey, itu untuk soalan yang itulah. Baik, kita sambung seterusnya. Ada lagi soalan tak silap saya? Sekejap Okay, baik. Next question adalah state the phase changes when a sample at point G is heated at constant temperature until point I is reached. Okay, so yang ini saya kena bersihkan dulu. Okay, so dia kata apa? Namakan, nyatakan phase changes apabila sample at point G. Okay, kita cari dulu point G. Point G di sini is heated sampai at constant temperature until point I is reached. Jadi garis saya ke atas lah. So saya akan buat garis itu ke atas. Maksudnya macam ni lah. Dash line tu at constant temperature. Sama macam tadi konsepnya. So ini adalah solid. Ini adalah liquid. Region ini adalah gas. So kita tengok pada kawasan yang dekat curve. Okay, di sini sampailah point I is reached. Jadi sama juga, let's say kita gunakan apa tadi, G kan. Untuk soalan ni kita boleh guna jugalah X, Y, Z. Sampai ini adalah I. Kat sini ni I. Okay, so kita jawab sama-sama untuk D. Question D. D belum jawab tak apa, kejap lagi. Question E dulu. Kita jawab E. Okay, maksudnya sekarang ni point G apa? Apa phase dia? Gas. Gas kan? Okay, gas. Lepas tu point X, saya label sebagai X. Ke atas kan? X. Apa dia? Tengok ni. Dia masih equilibrium sebab dia pada curve. Dia pada garis. Apa dia? Jawapan dia pada point X saya tu. Pada DB curve. Solid. Solid gas in equilibrium. Yes, good. Solid gas in equilibrium. Okay, lepas tu pada Y, it exists as? Solid. Solid. Okay, point Z. Okay, point Z. Point Z dia pada curve, pada garis kan. Jadi dia adalah apa? Solid, liquid in equilibrium. And last sekali adalah point I. What's your answer for point I? Liquid. Yes, okay, liquid phase ataupun liquid sahaja. Jadi itu untuk soalan E. So E dah settle. Okay, dia tanya the BC line has a negative slope. Ini berkenaan water kan? Kenapa BC line itu mempunyai negative slope pada melting or freezing line dia. So kalau you cari dalam nota tu, saya dah sebut sebenarnya. Tapi saya tak attach lagi. Sebab dalam nota yang sedia ada tu macam tak ada pula. Jadi saya masukkan. Okay. Oh. Sekejap. Sebab dia soalan tu berulang-ulang. Apa yang telah aku buat ni? Okay, sekejap Okay, saya terangkan kat sini. Saya tak nak pula paste. Sabar kelas apalah masalah ni. Tengah save kot. Okay, copy. Okay. Dan ini ada kaitan dengan soalan seterusnya nanti. Okay, kenapa BC line ataupun melting line or freezing line bagi water tu has negative slope? So saya terangkan kat sini. Saya ada sebut dalam video sebenarnya. Okay, kalau kita tengok untuk air. Air ni saya kata dia unik sikit. Di mana untuk water, okay, density of ice. Okay, sekejap bateri saya kong. Saya kena on. Sorry. Okay. Density of ice is less.
Okay, compared to density of water. Water ni maksudnya liquid liquid. Okay, jadi kalau kita lihat relationship antara density dengan volume. Bila sesuatu bahan itu mempunyai, dia punya solid tu less dense, maksudnya it occupy larger volume. Jadi untuk air, for water ni, kenapa dia kata melting point decrease when pressure increase? So this is the reason because solid water is less dense compared to its liquid. Jadi kalau kita lihat kepada phase diagram bagi water, okay, phase diagram bagi water ni tadi, okay, ni you nampak phase diagram bagi water ni, region yang you nampak macam luas sikit tu at high pressure, okay, high pressure you tengok atas. Maksudnya you tengok dia lebih favors formation of liquid pada high pressure. Untuk water ni pada tekanan tinggi, air itu lebih cenderung untuk wujud dalam keadaan liquid. Sebab itu ayat dia macam ni lah tadi. Nampak? At high pressure, it favors the formation of liquid water which has smaller volume. Jadi oleh kerana pada pressure yang sangat tinggi itu, dia wujud dalam keadaan apa? Dia wujud dalam keadaan solid. Maka to melt the solid, less energy is needed to melt the solid water, iaitu ice. So that's why solid water melts at lower temperature at high pressure. Jadi sebab itulah kenapa apa tu tadi soalan tu tanya, kenapa dia punya garis itu mempunyai negative slope. Dia kata state why the BC line has a negative slope. Maksudnya melting and freezing line. Okay, so nanti yang ni saya pun paste juga dalam group lah. Okay, boleh kelas? Boleh? Boleh. Okay. Sebab saya nak masuk macam mana pun nak masuk sikit chapter 6. Okay, baik. Untuk soalan terakhir, tak silap saya soalan terakhir ni. Okay, dia suruh awak sketch sketch apa? Phase diagram of water. Kalau you baca betul-betul, dia suruh sketch phase diagram of water. Labelkan juga. Alright. Okay, yang ni saya tepikan dululah. Ini saya dah terangkan tadi ni. Okay, untuk phase diagram of water lebih kurang sama lah macam kita buat tadi. Sini mesti apa? Pressure. Okay, sini pressure ATM. Sini adalah apa tu? Temperature. Okay, temperature. In degree Celsius. Jadi untuk phase diagram of water, yang penting adalah pada melting line or freezing line. Yang mana dia adalah slope to the left. Nampak? Okay. Ni tadi nak tarik ke tepi ke tak untuk point A tu tak ada masalah. Jadi OA, OB, OC and then label the phase. Here is solid. Okay, here is liquid. Here is gas. This region is gas. Okay, yang penting adalah kita melabelkan dia punya melting point and freezing point. Okay, so maksudnya dekat sini adalah triple point dia. Okay, yang ini saya tak tulis jawapan awak rujuk additional nota yang notes yang saya bagi dalam group tadi. Okay, so kalau you tengok dekat sini dia punya triple point adalah 0.01 degree Celsius with pressure 0.006 atm. Okay, baik. Kemudian critical point bagi water berapa? Critical point pun boleh labelkan jugalah. So 374 betul tak? Okay, so critical point tu kat sini kalau tak muat nak label, kita boleh label kat sini. 374 degree Celsius. Kalau saya salah bagi tahu berapa pressure dia kelas? Sekejap. Berapa pressure dia? Ni tadi saya ada bagi ni kat sini. 374 218 atm. Okay, 218 atm. Okay, baik. Sketch and label phase diagram, itu yang penting. Maksudnya pada critical point, triple point, kalau nak lagi bagus untuk 1 atm tu bolehlah buat 1 atm
25 degree Celsius dia jadi sebagai apa pun boleh sebab dia tak mention pun yang lain. Yang penting yang inilah. Okey, yang penting yang ini. Okey, kalau nak lagi bagus mungkin boleh tambah yang ni. 1 atm buat 1 atm line 1.0. Kita labelkan dia punya melting point. Okay, melting point kat sini ataupun freezing point lah. Freezing point also liquid water 0 degree Celsius. Okay, so kalau saya sambung lagi ke OC curve, saya akan dapat normal boiling point. Berapa normal boiling point water? Berapa? Tahu tak? 100. 100. Yes, 100 degree Celsius. Yang ni dia tak suruh explain, tak payah explain lah. Okay, what is the main difference of carbon dioxide and water phase diagram? Apa you rasa jawapannya? Perbezaan utama. Apa nak jawab tu? Ni saya delete dulu. What is the main difference? The phase diagram of carbon dioxide has a what? Apa tu? Melting ataupun freezing line. Slope to the left or right? Untuk carbon dioxide. Slope Right. to the, yes, slope to the right. Okay. For water, lebih kurang sama, melting ataupun freezing line has negative slope. Dia tak suruh explain apa, tak payah ni. Explain anomalous yang tadi tu. Yang saya dah bagi kat awak. Saya paste sekali lagi kat sini. Yang ni. Yang ini nanti saya post dalam Telegram juga, tapi saya dah masukkan dalam nota tambahan tadi. Okay, explain the anomalous behavior of water. Kenapa anomalous behavior of water ni sebenarnya apa? Takut pelajar tak faham anomalous behavior of water ni, kenapa melting point dia decrease at high temperature. Maksudnya bila makin tinggi, kenapa dia punya melting point decrease at high pressure? Bila makin tinggi, kenapa dia punya melting point tu makin berkurang? Itu maksud anomalous yang dia nak cakap ni. Jadi ini semua reasonnya. Okay, any question? Dah habis dah tutorial 5.4. Ada tak? Untuk tajuk ini, tajuk 5.2, 5.3, 5.4 memang kena banyak membaca. Kena baca lah. Tak jawab soalan objektif pun kena baca. Okey, ada soalan? Ada? Tak ada Betul? Tak ada. Okey, tak apa. So kalau tak ada, saya nak teruskan dengan lecture chapter 6. Okey, kena dengarlah sebab ini dah masuk pengiraan semula. Okay, baik. For chapter 6, alright, we are going to learn a new topic. Nama topik tu adalah chemical equilibrium. Nampak perkataan equilibrium. So equilibrium in bahasa Melayu adalah keseimbangan. Okay, so there are 3 subtopics in this chapter. Okay, harap-harapnya dapat masuk 6.2 sikit lah. Okay, so let's start with dynamic equilibrium first. Okay, keseimbangan dinamik. Bahasa Melayunya keseimbangan dinamik. Alright. Okay, so bila kita belajar pasal chemical equilibrium, kita akan belajar tentang reaction. Okay, so before this, sebelum ni you belajar pasal non-reversible reaction. Macam mana you tahu dia non-reversible reaction? Bila dia non-reversible reaction ataupun bahasa Melayunya tindak balas tidak berbalik. Yang paling ketara adalah kita gunakan arrow yang ini. Nampak? Okay, so let's say I have a reaction between A and B, produce C and D. So kalau you tengok arrow kat sini adalah irreversible arrow. Jadi tindak balas ini namanya non-reversible reaction, where the chemical reaction proceed in only one direction, from reactants converted to products sahaja. Dia tak boleh patah balik daripada produk menghasilkan semula reaktan, tak boleh. Jadi tindak balas ini kita namakan non-reversible reaction. For example, here I have a reaction, a combustion of carbon
okay, with oxygen gas produces carbon dioxide gas. So nampak dia adalah non-reversible reaction. Maksudnya daripada carbon dioxide tak boleh form semula carbon and oxygen gas. Okay, but in this topic you akan belajar tentang reversible reaction. Bahasa Melayunya adalah tindak balas berbalik. Okay, what is reversible reaction? It is a reactions which take place in both forward and reverse reaction. Tindak balas yang berlaku dalam dua-dua arah. Tindak balas ke hadapan, forward, and tindak balas ke belakang, reverse direction. Okay, so kalau you tengok, okay, kat sini dia ada satu statement. Most of the reactions are reversible reaction. Kebanyakan tindak balas yang berlaku dekat muka bumi ini sebenarnya kebanyakannya adalah reversible reaction. Okay, jadi let's say I have a reaction between A and B produces C and D. So kalau you tengok arrow kat sini, dia menggunakan namanya reversible arrow. Reversible arrow represent reversible reaction. Jadi you kena faham bahawa anak panah yang ke atas, cara lukisnya macam ni anak panah ni, tapi dia punya mata anak panah tu separuh je. Kena lukis macam tu. Okay, yang ke hadapan kita panggil dia forward reaction. Okay, yang anak panah ke kiri awak tu kita panggil reverse reaction. Okay, represent reverse reaction. Okay, maksudnya apa? Reaction ini A and B ni tadi, dia bila dah form C and D, dia boleh form semula daripada C and D, dia boleh form semula A and D. Itu maksudnya dia punya reaction take place both forward and reverse direction. Okay, for example here I have a decomposition of calcium carbonate solid. Penguraian kalsium karbonat ini kalau nampak kat sini adalah reversible reaction. So bila dia decompose, dia terurai, dia boleh jadi calcium oxide solid dan juga carbon dioxide gas. Pada masa yang sama, apabila sistem telah mencapai equilibrium, dia boleh form semula daripada gas, carbon dioxide gas, calcium oxide solid, dia boleh form semula calcium carbonate solid tu. Jadi dia berlaku dua arah, forward and reverse reaction. Okay, baik jadi yang ni dah saya dah mention tadi. Alright, okay, sekejap saya tutup yang ni lah. Macam susah pula. Okay. Baik, in a reversible reaction, initially the reaction proceeds toward the formation of the products, okay, and then as soon as some product molecules form, the reverse process begins to take place. Reactant molecules are formed from the product molecule. Okay, contoh saya ada satu closed container. Katakanlah sekarang ni saya masukkan gas A ke dalam bekas ini. Okey, bila saya masukkan gas A dalam bekas ini, katakanlah gas A ini mengalami penguraian dan dia mula membentuk produk B. Jadi, apa yang berlaku kat sini, A tu dalam bekas ni, ini namanya sistem. A ini dia akan mula menghasilkan B sedikit demi sedikit sampailah sistem mencapai equilibrium, keseimbangan. Jadi apabila sistem mencapai equilibrium, dekat dalam sistem kita ni, sistem tu apa? Sistem tu benda yang kita kaji ni lah, reaction yang kita kaji ni. Okey, apabila sistem mencapai equilibrium, dalam sistem ni ada apa? Ada A dan ada B. So reaction ini saling berlaku forward and reverse tu berlaku pada masa yang sama, pada kadar yang sama lah. Kalau reaction yang biasa, A jadi B, bila dia dah form B, habis. Itu kalau dia non-reversible reaction. Tapi kita bukan nak belajar non-reversible, kita nak belajar reversible reaction. So maksudnya dalam sistem kita tu ada reaktan, ada produk. Tindak balas daripada reaktan menghasilkan produk berlaku, pada masa yang sama, pada kadar yang sama, produk menghasilkan semula reaktan. So dia berlaku macam tu lah, circular macam tu. Sentiasa berlaku. Sampailah sistem itu, selagi dia berada dalam equilibrium, dia akan berlaku macam tu. Okay, jadi ini yang berlaku lah, reactant molecules are formed from product molecules. Okay, next. Okay, consider the following reverse reaction. Jadi sekarang pelajar kena tahu untuk sketch graph yang berkaitan dengan reversible reaction. Okay, katakanlah saya suka letak phase kat sini. Katakanlah saya ada gas phase, ni B gas Okay, jadi kalaulah saya masukkan dalam bekas ni tadi, first saya masukkan gas A. Konsepnya bila saya masukkan, saya tutup dulu bila saya masukkan gas A dalam bekas tu tadi, okay, A converted to B dan dia berlaku secara reversible. Okay, saya lukis baliklah close container tu. Okay, ada A. Okay, apa yang berlaku tadi? Saya kata
A akan mula membentuk B sedikit demi sedikit. Maksudnya dalam bekas kita ni, dalam sistem kita ni, B tu dah ada sikit demi sedikit. Okey, saya nak tanya, apa jadi pada concentration A? Bertambah ke berkurang? Any idea? Bertambah. A ni reactant. B ni produk. Berkurang. Berkurang. Sebab dia mula membentuk B kan? Okay, yes, Gan dan yang memberi respon. Okay, yang salah tu tak ada masalah. Jadi kalau saya plot, saya sketch graph concentration A against time. Katalah time tu dalam second. Okay. What happen to concentration of A? Dia akan decrease sampailah sistem to reach dynamic equilibrium. You nampak concentration dia remain constant. Jadi curve yang saya lukis ini mewakili concentration of gas A. Nampak? Initially katalah 1.0 molar katalah molar kat sini kan. So bila dia nampak dia punya curve tu menurun. Maksudnya dia mula menghasilkan B. Concentration dia berkurang sampai satu ketika concentration tu tidak berubah lagi. Reaction masih berlaku, concentration tidak berubah lagi. Katakanlah dia jadi 0.5 molar. So what happened to concentration of B pula saya nak tanya. Makin bertambah ke dia start daripada mana? Start daripada kosong ke ataupun start daripada atas juga untuk B? Asalnya dalam bekasnya ada B tak? Tak ada. Tak ada kan? So dia akan start from zero lah. Because sebelum tu zero, lepas tu B mula terhasil sedikit demi sedikit. Ini yang saya lukis ni graf yang paling asas. Okay, so dia akan increase sedikit demi sedikit. Okay, kenapa ni? Okay, so bertambah, katalah macam ni kan. Sampailah dia remain constant. Oh lemak, sorry. Sampailah dia remain constant. Menggigil pula. Okay, nampak? Okay, jadi ini graf yang warna merah tu mewakili concentration of B. Jadi you nampak kat sini, yang ini kan, bila macam ni, daripada kosong daripada 1.0, ketika ini sistem belum mencapai lagi equilibrium. Sistem belum mencapai keseimbangan. Sistem tu apa ni? Apa yang kita kaji ni? Tapi apabila concentration reactant A and B remain constant, tapi tindak balas masih lagi berlaku pada rate yang sama, reverse, rate of reverse dengan rate of forward tu masih berlaku pada rate yang sama. Dia masih lagi berlaku. Cuma dia punya reaction concentration tu constant, tidak berubah. Kalau kat sini 0.5, katalah kat sini 0.7 molar. So maksudnya B dengan A ni yang 0.7 ni dengan 0.5 ni apa? Itu adalah concentration at equilibrium apabila sistem mencapai keseimbangan. So kalau saya tunjuk graf ini, ni kan. Abaikan dulu Q dengan K ni, abaikan dulu. Ini menunjukkan apa? Dia ada cerita kat sini. The concentration of A decrease with time. Nampak? Concentration of A decrease with time sebab sekarang ni A adalah reactant. So A akan mula menghasilkan B sedikit demi sedikit. Okay, jadi concentration of B increase with time sebab asalnya tak ada B pun dalam bekas tu. Okay, and then after T1, selepas satu masa, let's say T1, okay, what happened? You can see the concentration of A and concentration of B remain constant. Concentration dia tak sama nilai dia. Macam tadi contoh yang saya buat ni, contohnya apa? 0.7, 0.5. Kan nilai tu tak sama. Tapi dia tak berubah. Walaupun masa katalah ni T1, T2, T2, T3. Nampak concentration dia remain constant. Itu menunjukkan apa? After T1, the concentration of A and B remain constant. It shows that the system in the state of equilibrium ataupun the system has reached the equilibrium. Okay, ni nak fahamkan konsep equilibrium ni terlebih dahulu. Okay, jadinya sekarang apa itu dynamic equilibrium? Tadi saya sebut equilibrium. Sekarang saya nak cakap pasal kriteria dynamic equilibrium. So, the reaction is said to be in a state of dynamic equilibrium when the concentration of reactant and product stop changing. Dalam erti kata lain, remain constant over the time. Saya dah terangkan tadi. Apabila concentration reactant dengan produk itu tidak lagi berubah, maksudnya tetap aja walaupun masa makin berlalu, makin bertambah, kita katakan sistem itu telah mencapai dynamic equilibrium. And yang kedua ni penting, the rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction. Kadar, kadar tindak balas forward dengan kadar tindak balas reverse
berlaku pada kadar yang sama. Maksudnya, dalam erti kata paling mudah, apabila sistem itu kan telah mencapai dynamic equilibrium, contoh saya ambil yang ni tadi, kena ingat bila sistem telah mencapai dynamic equilibrium, apa kriteria dia? Ini yang pertama. Concentration, reactant and product remain constant over the time. Tapi pada ketika itu, reaction masih lagi berlaku. Reaction tak stop. Reaction masih lagi berlaku but in equals rate pada kadar yang sama. Okay, maksudnya reaction masih lagi berlaku, kita tak nampak dengan mata kasar kita, tapi dia berlaku pada rate yang sama. Dan yang ketiga, bila sistem itu mencapai dynamic equilibrium, the reaction quotient Q equals to K. So yang number 3 ni nanti saya akan terangkan pada 6.2 dan 6.3. Tapi bila dia sebut kriteria, ketiga-tiga ini mesti ada. Okay. Right? So bila sistem mencapai equilibrium, nilai Q equals to K. Alright? Okay. So now, yang ini saya tak nak stresskan sangat sebab ini dia bergantung kepada reaction kita. Dia paling asas kalau soalan suruh you sketch graph equilibrium, yang penting stoichiometrical equation ini sangat penting. Okay. Kalau sistem you tengok macam mana kita nak lukis, basically untuk reaction ini, sebagai contoh katalah reaction ini, apabila kita start, katalah kita start dengan N2O4, maksudnya dalam bekas tu saya masukkan reaktan terlebih dahulu. Apa dia? N2O4 gas. Jadi apa yang berlaku? N2O4 gas akan mula terurai, decompose sedikit demi sedikit menghasilkan NO2 gas. Jadi sekarang dalam bekas kita, dalam sistem kita ni ada apa? Ada N2O4, ada NO2. Dua-dua dalam keadaan gas. Okay. So N2O4 akan form NO2. Nampak? That's why concentration dia makin berkurang sampailah dia constant aja concentration. Dan concentration of NO2 pula daripada 0, dia akan mula increase. Increase 2 kali ganda. Sebab you tengok kat sini, ratio dia 1:2. Jadi curve itu akan naik 2 kali ganda sampailah dia remain constant. Okey, jadi yang dekat bahagian sini ni menunjukkan dia sudah mencapai dynamic equilibrium. Maksudnya dalam bekas tu ada apa? Dalam bekas kita ni pada equilibrium ada reactant dan ada produk itu dan reaction masih lagi berlaku pada kadar yang sama. N2O4 form NO2 pada rate yang sama, NO2 form semula N2O4. Dia masih lagi macam tu. Sampai selagi kita tak ganggu sistem tu, dia akan berlaku macam tu. Okay, so means after T1, the reaction did not stop. Saya dah mention tadi kan, reaction tak berlaku. It occurs at the same rate. Okay, but the forward and reverse reaction occurring at the same rate. Jadi dia masih lagi berlaku. Dan kalau kita buat eksperimen tu ada perubahan warna, kita akan nampaklah perubahan warna tu tak berubah lagi. Itu kalau kita buat eksperimen. Okay. Baik. Jadi ini kalau graf, jangan keliru. Ini graf rate against time. Bila sistem mencapai equilibrium, you nampak. Ini adalah untuk forward reaction daripada N2O4 kepada NO2. Yang biru ini adalah untuk reverse daripada NO2 jadi N2O4. So dia masih lagi berlaku pada rate yang sama, at equilibrium. Kat sini ni maksudnya at equilibrium. Okay, baik. Itu untuk 6.1. Okay. Kemudian untuk belajar pasal chapter 6 ni, kita mesti faham dulu law of mass action ataupun it is known as law of chemical equilibrium. Okay, dia baca satu hukum lah. Okay, apa yang dinyatakan oleh law of mass action ini? Okay, the relationship between the chemical equation and the expression of the equilibrium constant. Dia menyatakan hubungan antara chemical equation dengan satu constant yang kita sebut dia K. Secara umumnya K. Okay, saya terangkan dulu. The law of mass action states that for a reversible reaction at equilibrium at a constant temperature, a certain ratio of reactant and product concentrations has a constant value, which is known as K. K ini apa? Namanya equilibrium constant. Okay, so katakanlah kita merujuk reaction ini. Saya nak letak kat sini apa Saya letak kat sini aqueous. Okay, aqueous. Sini pun aqueous. Chapter 6 ni phase penting. Tak, the phase dalam equation salah. Bermula chapter 5 hari tu. Okay.
Baik. Sekarang kita nak cakap pasal apa yang dinyatakan oleh law of mass action ni tadi. Dia kata untuk reversible reaction yang berlaku pada constant temperature, ratio reactant and product concentration akan mempunyai satu nilai constant. Jadi macam mana kita nak tulis equilibrium constant yang namanya tu K. Okey, K ni pula dia ada dua, sama ada based on concentration ataupun pressure. Nanti saya terangkan juga. So secara asasnya mengikut law of mass action ini ratio concentration produk terhadap reactant akan ada satu nilai constant. Jadi macam mana kita nak tulis K expression? Okey, untuk kita menulis K expression, okey, kita ada dua. Satu KC, satu KP. Kita dengar kat sini. KC adalah equilibrium constant berdasarkan concentration. Sebab itu kita kena tengok phase. Kalau aqueous confirm dia ada concentration. Jadi berdasarkan contoh ini, kalau saya nak tulis KC. Okay. Kalau saya nak tulis KC, saya terus ajarlah. Okay. Maksudnya equilibrium constant. Equilibrium constant based on concentration. Dia mestilah concentration of product. Kalau produk tu satu, satulah. Kalau produk tu dua, dua lah. Okay. Dalam kes ini kita ada concentration of C, power of C. Ni, stoichiometrical equation ni penting. Times concentration of D, power of D. Divide by concentration of A, power of A, times concentration of reactant B, power of B. Jadi ratio ini akan ada satu nilai yang namanya equilibrium constant. So kalau KC, C tu merujuk kepada concentration. Okey, satu lagi, saya tambah whiteboard Satu lagi, kalau saya ada equation macam ni, AA gas plus B gas, phase gas C gas plus D gas. Okey, nampak tak phase kat sini? Ini adalah gas. Okey, untuk menuliskan equilibrium constant, fasa yang diterima hanyalah fasa aqueous dan gas sahaja. Sebab gas ada concentration, gas ada pressure. Jadi tadi saya dah ajar tulis KC, sekarang saya nak ajar tulis equilibrium constant yang namanya KP. P tu huruf kecil P ni adalah partial pressure. Jadi konsepnya sama, dia mesti ratio produk dengan reactant. Jadi KP kita adalah sama dengan apa? Partial pressure of gas C, tengok produk dulu. Power of C times partial pressure of product D, power of D, divide by partial pressure of gas A, reactant, power of A, times partial pressure of gas B, reactant B, power of B. So ratio ini akan dapat satu nilai yang kita panggil dia equilibrium constant based on partial pressure. Jadi sekarang K ni, equilibrium constant ada dua, sama ada KC atau KP. Okey, dan saya dah tunjukkan untuk menuliskan KP dan KC expression hanya dua fasa saja diambil kira, iaitu aqueous, okey saya catat kat sini mesti phase aqueous ataupun gas sahaja. Ini secara asalnya saya tunjuk macam itulah. Solid liquid kenapa tak ambil? Sebab kita anggap dia constant. They have constant pressure, constant concentration. Jadi abaikan fasa liquid dan juga gas. Okey. Jadi sekarang saya nak bagi tahu nilai KP dengan KC ni, ini KP, yang tadi ni satu lagi adalah KC kan. Dia adalah nilai tertentu, dia mempunyai nilai tertentu pada suhu tertentu. Kalau suhu berubah, nilai KC dengan KP akan berubah. Sebab itu kalau you tengok statement kat sini, dia ada mention at constant temperature. Selagi suhu tidak berubah, nilai KP atau KC adalah sama. Maksudnya nilai tertentu pada suhu tertentu lah. Okay, baik. Dia berat sikit, awak kena fahamkanlah. Okay, nampak. Although the concentration may vary as long as a given reaction is at equilibrium, selagi sistem itu berada pada equilibrium and the temperature remain constant, does not change, K ni apa? KC atau KP. Dia tetap constant. Okay, jadi dia sebenarnya baru nak cakap pasal curve. Okay, curve of concentration against time for reversible reaction, tapi saya dah ajar juga. Okay, yang graf ni awak jangan stres sangat sebab dia bergantung kepada data eksperimen. Okay, dia boleh jadi rupa dia macam ni.
Okay, kenapa you tengok kan, contoh yang ni saya boleh terang lah sebab dia paling asas. Ini tadi ratio 1:2. Jadi concentration of N2O4 ini, okay. Oh, tapi okay. Yang ini dia start dengan NO2. Maksudnya kalau start dengan NO2, saya nak tanya awak, untuk graf ini dia berlaku daripada mana? Maksudnya graf yang ni kalau you tengok start dengan NO2, you nampak N2O4 ni warna hijau tau, yang naik tu. Maksudnya sekarang reaction kita tu berlaku daripada NO2 ke sini. Kan dia boleh berlaku dua arah, forward and reverse. Jadi ketika ini concentration NO2 berkurang, concentration N2O4 bertambah. Nampak? Dia depends kepada ketika itu. Tapi saya terangkan secara asas saja. Kalau saya start dengan dalam sistem tu macam ni, start dengan N2O4, dia boleh jadi juga graf tu macam ni. Cuma kenapa bersilang tak bersilang, dia bergantung pada equilibrium dia. Yang ini kita kena buat eksperimen. Kita ada data baru kita boleh sketch. Maksudnya graf tu ada berbagai bentuk. Kalau macam ni, pun boleh juga. Dia start dengan apa? Dia start dengan 2-2. Dalam sistem tu dah ada 2-2. Tetapi jangan risau. Kalau dia tanya nak sketch graph, kan biasanya kita akan guna yang tadilah yang saya ajar macam mana, concentration against time. Concentration mesti ada unit kelas. Dah pukul berapa saya tak nampak jam. 3:41. Molar, sini time. Time tu kalau minit lah, kalau second lah. Okey, kalau secara asas ya, saya ada apa tadi, N2O4 gas. Okey, jadi 2 mole of NO2 gas. Okey, katalah soalan kata sketch, katalah reaction tu start dengan N2O4. Dia suruh sketch curve. Maksudnya sekarang kalau kita start dengan N2O4, you kena faham, N2O4 punya concentration ni akan berkurang. So yang saya sedang lukis ni adalah curve untuk N2O4. So dia berkurang sampailah dia remain constant. So bila remain constant maksudnya sistem sudah mencapai equilibrium. Okey, macam mana pula nak lukis untuk curve NO2? Sekarang NO2 adalah produk. Maksudnya sekarang ni kalau saya start dengan N2O4, daripada reactant converted to product. So concentration NO2 dia akan increase 2 kali ganda. Maksudnya you punya naik ni mesti naik nampak beza 2 kali ganda. Nampak? 1:2. Jadi yang ini adalah NO2 punya concentration. Must be label. Kalau tak label tak tahu siapa punya. Sebab pernah keluar PSPM ni bila pelajar tu buat macam ni. Pelajar tu buat macam ni je. Dia buat macam ni. Lepas tu dia buat macam ni je kan. Tak nampak beza. Masa tu tak terima. Sebab dia kata kenaikan NO2 tu mesti tengok sini. Ratio ni 1:2. Faham tak? Setakat ni boleh? Boleh ikut? Nak lukis tu boleh? Boleh. Boleh Okey, baik, next. 6.2 kita nak cakap pasal equilibrium constant sikit. Tadi saya dah sebut equilibrium constant ni, bila kita sebut equilibrium constant mesti KC, KP. Jadi kat sini 6.2 kita start belajar kira. Nak belajar kira tu mesti ada calculator lah. Okay, so before we learn more 6.2, you must understand what is homogeneous equilibrium. Okay, homo tu maksudnya sama. Okay, homogeneous equilibrium, it shows that okay, a reaction where the products and reactants are in the same phase. Satu reaction di mana produk dan juga reactant itu mempunyai fasa yang sama, same phase. For example, I have a reaction N2O4 gas converted to NO2 gas. Jadi adalah reversible reaction. Jadi ini adalah homogeneous equilibrium. Macam mana saya tahu? Sebab reactant dengan produk mempunyai fasa yang sama. Jadi kalau yang ini pun sama. It is homogeneous equilibrium. Okay, and this one also walaupun dia aqueous tapi phase dia sama. Jadi ini contoh homogeneous equilibrium. Okay, heterogeneous equilibrium. Hetero tu maksudnya different. It is a reaction or equilibrium where the reactants and products are in different phase. Fasa reactant dengan produk tu tak sama. For example here I have the decomposition of calcium carbonate. Okay, dia form calcium oxide and carbon dioxide gas. So kalau you tengok kat sini fasa, phase untuk reactant kita solid, produk kita ada yang solid dan ada juga yang gas. Jadi you can see the reactant and products they have different phases. Maka
Sistem ini kita namakan heterogeneous equilibrium. Okay, jadi kalau kita tengok gambar kat sini tu, okay, dia menggambarkan sistem tu lah. Maksudnya sistem tu dalam bekas ni ada reaction yang kita nak kaji. Okay, itu yang secara asasnya. Okay, now we are going to writing Kc expression. Saya dah terangkan juga tadi. Okay, untuk menulis Kc expression untuk menyelesaikan soalan equilibrium, yang pertama sekali equation awak mesti balance. Okay, equation mesti balance dan mesti tulis phase. Tak ada phase macam mana kita nak tahu dia Kc ke Kp nanti. Sebab itu phase tu penting. Okay, so I have Kc expression kat sini. Jadi tadi saya dah sebut untuk menulis Kc atau Kp expression, kita hanya consider fasa gas and aqueous sahaja. Sebab kalau aqueous confirm lah dia ada concentration. Kalau dia gas tu walaupun kita nampak dia dalam bentuk tekanan, tapi dia akan menghasilkan concentration juga. Jadi kena ingat kat sini phase yang kita ambil kira adalah aqueous dan gas sahaja. Okay, so basically kalau nak tulis Kc macam tadilah saya dah ajar. Okay, ini dia punya expression. Saya dah ajar tadi macam mana nak tulis. Cuma nilai apa? Okay, square bracket ni kurungan yang 4 segi ini, kita panggil dia equilibrium, kita panggil dia concentration. Cuma dalam ini, kat dalam ni semua untuk kira Kc ni kita nak guna data apa? Kita gunakan data equilibrium concentration. Kita gunakan data concentration bila sistem dah mencapai keseimbangan. Kita tak gunakan initial concentration. Sebab namanya pun apa? Kc expression, equilibrium constant. Okay, alright. Okay, and the unit of concentration macam biasa molar ataupun mole per liter. Okay, for Kp expression, we have to consider gas lah untuk fasa gas. Confirm lah untuk Kp kan sebab P ni menunjukkan partial pressure. Jadi kita akan gunakan data pressure ataupun partial pressure. For Kp expression by using this example, nampak cara tulisnya P huruf besar tu kita sebut partial pressure ataupun pressure of C, iaitu produk C dan D. So kita kena kuasakan dengan dia punya stoichiometrical coefficient divide by partial pressure of reactant yang gas. So siapa dia? Kat sini A dan juga B. Power of dengan dia punya stoichiometrical coefficient. Jadi sama juga data yang kita gunakan kat sini mestilah equilibrium partial pressure. Okay, pressure ataupun tekanan separa at equilibrium. Dan unit bagi pressure adalah ATM. Okay. Yang ini saya dah sebut, cuma saya cakap sekali lagi. The concentration of pure liquids and pure solid does not change. It is constant. Jadi disebabkan concentration bagi pure liquid dan solid adalah constant, maka kita abaikan fasa liquid, fasa gas daripada equilibrium constant expression. Sebab itu tadi bila kita tulis Kp and Kc expression, kita tak payah masukkan fasa solid dengan liquid. Contoh kat sini, tengok betul-betul. Ini adalah heterogeneous equilibrium. Baik. Terus abaikan fasa solid. Memang tak ambil kira. Kita anggap dia constant. Constant tu katalah nilai dia 1. Jadi, what is Kc expression for this equilibrium? Kc, kalau pelajar tu tulis juga macam ni, since we assume that the concentration of solid adalah constant, bila constant kita boleh cancel out. Jadi Kc expression for this case adalah, nampak, Kc equals to concentration of carbon dioxide gas. Sama juga kalau Kp. Kita anggap dia solid liquid tu constant, maka Kp expression dia adalah partial pressure of carbon dioxide sahaja. So kat sini memang 1, jadi tak payahlah buat kuasa 1 tu, memang faham. Kalau kuasa 2, kuasa 3 kena tulis. Kalau stoichiometrical coefficient dia 1, dalam Kc atau Kp tak payah buat kuasa 1 ya kelas, tak payah. Sebab dia pernah keluar isu tu, kuasa 1 tu. Tapi kita assume kita faham lah, power of 1 tu maksudnya coefficient dia 1. Okay, baik. Jadi, perlukah nak ambil kira fasa liquid dengan solid dalam penulisan Kp and Kc expression? Perlu? Perlu tak? Hello, perlu tak? Hello, ada tak pelajar ni? Perlu, madam. Solid dengan liquid perlu? Solid Tak. dengan liquid tak payah sebab dia constant. Okay.
Baik. Jadi kita tengok sikit contoh kat sini lah. Okay, laju sikit. So saya, saya nak tanya homogeneous or heterogeneous equilibrium. Soalan A ni. Homogeneous. 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 Okay, untuk soalan A, wujud KC sahaja ataupun KC dan KP? Maksudnya kita boleh tulis KC sahaja ataupun KC dan KP. Tengok fasa dia. Kalau dia aqueous solution, kita hanya boleh tulis KC expression sahaja. Dia homogeneous kan? Homogeneous betul? Dan dia ada fasa aqueous kan? Aqueous ni mana ada pressure? Kalau tak ada pressure, larutan berair mana ada tekanan. Jadi kita hanya boleh tulis KC expression. So kita ambil kira lah semua ni. Jadi concentration of hydrogen ion time concentration of fluoride ion divide by concentration of reactant HF. Actually kat sini ada power of 1 tapi kita tak tulis sebab dia memang assume dah tahu dah tu kuasa 1. Okay, for B. This is also heterogeneous equilibrium. Fasa gas. Bila dia homogeneous equilibrium dan semua tu fasa gas, maka kita boleh tulis KC dan KP sebab gas ada concentration, gas juga ada pressure. Jadi you nampak dalam jawapan awak dia bagi KC. Kenapa? Sebab gas ada concentration. So sama juga caranya, cuma kita kena gunakan square yang betul. Mesti square ni. Square bracket. Square bracket yang betul. Concentration of product. Siapa produk kita? NO2 gas. Walaupun gas tapi kita nak tulis KC, mesti gunakan square bracket power of 2 divide by concentration of products iaitu NO2 power of 2 time concentration of oxygen gas. Power of 1. Faham? Dan oleh kerana dia pressure, kita boleh tulis KP expression. Nampak? KP expression. Okay, cuma bila KP expression kena gunakan bracket yang melengkung ni jangan square pula. Okay, baik. Satu lagi tu saya macam dah hide. Okay, sekejap. Satu lagi tu yang saya bincang jugalah yang nombor yang C tu. Okay, ni saya hide dulu tadi. Yang ni, kena fahamkan. Nanti ada tak tahu. Ini adalah heterogeneous equilibrium. Sebab fasa dia tak sama. Ada liquid, ada gas. So untuk menulis equilibrium constant, kita ambil kira fasa gas sahaja. Yang lain ni omit, abaikan. Jadi oleh kerana yang tinggal tu gas, maka kita boleh tulis KC expression. Sebab gas ada pressure. Apa dia? It is equal to, ini kita anggap 1. Ini kita anggap 1. Jadi produk kita H2S2O7 liquid tu kita abaikan 1 per concentration of SO3. Untuk KP sama juga. Produk kita ni kan, sebab yang ni dah tentulah abai. Okay, produk kita ni liquid phase abaikan tapi kita anggap dia 1 per partial pressure of SO3. Sebab itu you tengok jawapan dia macam tu kan. Saya dah tindih kat situ. Okay, sama je lah. Okay, sebab yang produk kita tu adalah liquid, kita abaikan sahaja. Okay, maka sikit lagi masa sebelum saya tamatkan. Kejap Okay, last. Tadi kita dah belajar untuk tulis KP dengan KC expression. Tetapi kita juga mungkin perlu menyelesaikan masalah equilibrium yang kita kena combine KP dan KC expression. Jadi kalaulah you tengok kat sini, ada masa-masanya kita akan gunakan persamaan ini. KP equals to KC times RT power of delta N. Okay. Merujuk kepada heterogeneous equilibrium ini, maksudnya sekarang actually kita boleh derive tapi awak tak payah belajar derive tu. So sekarang ni katalah daripada soalan ini, dia bagi data sikit, dia kata kira KC. Ataupun dia kata daripada KC kita kira KP. Macam mana kita nak buat? Actually kita boleh gunakan equation ini. Okay, saya tambah sedikit. Ni mungkin dalam nota awak tak ada. You tambah yang bawah ni. Okay, KP ni kita tahulah equilibrium constant based on pressure. KC adalah equilibrium constant based on concentration. R ni apa kelas? R apa? Kita dah belajar. R tu apa? R apa? Apa nama dia? Gas constant.
Okey, oleh kerana gas constant ada 2 pula. Sekarang gas constant yang mana kita nak guna? Sebab kalau pressure unit dia ATM, kalau concentration unit dia mole per liter. Jadi nilai gas constant yang kita akan gunakan adalah 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Okey. T adalah temperature mesti dalam suhu unit Kelvin. Okey, baik. Kurungannya adalah RT tu dikurungkan sebab ini ramai pelajar silap. Bila dia buat matematik dia salah. RT tu dikurungkan. RT dah dikurungkan baru power of delta N. Okey, delta N itu apa? Ini dia. Delta N adalah number of moles of gaseous product tolak number of mole of gaseous reactant. Contoh kalau saya ada ni tadilah CD ni, maksudnya ini produk. Kalau produk kita satu-satu je lah. Okey. AB ni adalah yang reactants. Depends kepada equilibrium kita lah. Yang ini asas saja. Okey, jelas? Setakat ini saya dah terangkan formula. Kita belum belajar kira je. Boleh? Boleh, madam. Okey, baik. Jadi awak boleh go through dulu soalan ini tapi saya kena ajar pengiraan tu. Jadi kelas hari Rabu ni maksudnya tutorial kita adalah tutorial equilibrium, chapter 6. Saya nak you buat dulu dan pada masa yang sama saya akan ajar pengiraan. Tapi saya buat melalui video sebab pelajar kan tengah cuti. So tolong tengok bila saya dah bagi notification, tolong tengok dan buat. Kalau you tak buat, tak semak, itu saya dah tak boleh buat apalah. Saya tak boleh nak kawal you kat rumah. Okey, boleh ni kelas? Boleh, madam. Okey, jadi saya harap buatlah persediaan yang sepatutnya. So kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan meet kita pada hari ini. Ada apa-apa nak tanya lagi? Ataupun, okey, lab report assessment semalam semua dah settle. Nanti saya akan buat satu link. Pelajar boleh masukkan nombor matrik dia je ke ataupun dia pilih, dia boleh tengoklah markah practical test hari tu. Sebab saya tak mampu nak PM seorang-seorang. Yang practical test nanti bila hujung SEM pemakluman markah PB pun saya akan buat macam tu. Kita tak akan dedahkan markah PB pelajar lah. Kita akan, sama ada saya PM seorang-seorang ataupun saya bagi link, pelajar tu hanya check nama dia sahaja. Boleh kelas? Boleh, madam. Okey, so kalau tak ada apa-apa saya tamatkan dulu Okey, tolong buat kerja masing-masing dan kena struggle sikitlah nak PSPM dah ni. Okey kelas, that's all for today. Thank you.